Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الإيمان أعزني الله وإياكم. Syukur kepada Allah Taala, kita bersama pada pagi ini dalam rangka untuk kita melanjutkan perkongsian kita berhubung dengan terjemahan Al-Quran, sistem harfiah, terjemahan yang membantu kita bukan hanya sekadar makna, malah membantu kita memahami tata bahasa Arab dari yang seasas-asasnya pada yang sepaling semampu yang saya mampu berikan perkongsian. Bukan yang tinggi, ada lebih tinggi lagi yang saya tak ada ilmu di situ. Ada ilmu yang lebih tinggi lagi tapi saya tidak ada kemampuan, tidak ada keupayaan untuk memberikan perkongsian kerana saya tak ada ilmu di situ. Mungkin sahabat-sahabat yang lain yang boleh membantu. Tapi perkongsian kali ini daripada dasarnya kita mengartikan dengan cara yang betul sesuai dengan tata bahasa Arab dan dalam masa yang sama kita mempelajari ilmu tata bahasa Arab. Sekarang ini kita masih lagi berlegar soal isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf, isim mufrad, musanna, jamak, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim munsharif, ghairu munsharif, isim mutal akhir, sahih akhir, semua itu bercerita tentang isim. Tentang fi'il begitu juga, fi'il mujarad, fi'il mazid, wazan-wazan ni sekaligus dengan domir-domir yang ada dalam fi'il, kesemua itu kita gabungkan menghasil pada satu ayat. Yang ayat kita panggil jumlah, sama ada jumlah fi'liyah ataupun jumlah. Ala kulli hal, setahun sudah berlalu perjalanan hidup kita, perjalanan perkongsian kita bermula daripada Ramadan tahun lepas dan insya-Allah beberapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan yang seterusnya untuk tahun ini. Artinya hampir setahun kita bergabung, kita berkongsi. Dan jelasnya hasil perkongsian kita, yang nyata perkongsian kita sudah melahirkan, sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kalau dulu ramai tak kenal harfiah,
sekarang nama harfiah sudah menjadi bualan, sudah meniti di bibir ramai peserta. Kalau dulu prasangka kita bahawa harfiah ini hanya sekadar beri makna, tak ada, menyusahkan, menyulitkan, bahasa yang agak ortodok, bahasa yang agak ke belakang, tak membawa kepada makna-makna moden, fahaman yang jelas. Saya yakin tomahan-tomahan begitu sudah terjawab sekarang. Ramai di kalangan kita sudah boleh menterjemah dengan jelas, dengan lancar, dan lebih-lebih lagi bagi para peserta yang mengikuti program secara melalui media sosial, khususnya melalui WhatsApp, dan yang jelas mereka telah pun sempurnakan juzuk pertama. Ada sesetengah peserta yang tak mampu menyelesaikan, mungkin mereka ada jawapan yang tersendiri kerana kekurangan waktu, kekurangan tugas, kita tak tahu. InsyaAllah boleh jadi untuk program yang akan datang, mereka akan repeat, mereka akan ulangi semula, mereka akan bertarung kembali untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang belum terlaksana. Jadi kami, pihak penganjur, sentiasa membuka peluang seluas-luasnya kepada anda untuk ikuti program ini. InsyaAllah akan datang kita akan gunakan media Telegram pula. Kita gunakan WhatsApp, kita akan gunakan Telegram supaya jangkauan kita lebih luas dan kemampuan telefon kita lebih mampu untuk mengendalikan data-data yang lebih banyak lagi. Hadirin yang berbahagia, insyaAllah, jadi saya nak ucapkan tahniah kepada para peserta yang telah menyempurnakan. Saya masih belum dapat bagi respon lagi, belum merespon lagi dalam grup berhubung dengan peserta yang telah menyempurnakan, sama ada grup besar, subjek utama maupun grup-grup individu, grup-grup yang lebih kecil daripada akhwat 1 sampai akhwat 12 dan ikhwan 1 hingga ikhwan 3. Jadi kesemuanya ada 15 grup. Jadi insyaAllah saya akan respon nanti untuk mengucapkan rasa terima kasih kerana komitmen anda yang begitu istiqamah, dan juga ucapkan tahniah kepada para peserta yang dapat menyempurnakan tugasan sehingga selesai. Dan insyaAllah sekiranya diberikan kesempatan dan sekiranya anda bersetuju, kita akan lanjutkan pada juzuk kedua. Itu pun setelah para musyrif dan musyrifah bersedia untuk menyimak. Bersedia untuk membuat semakan berhubung dengan terjemahan juzuk kedua, dan pada juzuk kedua ni kita akan lebih fokus kepada yang kita dah lajarkan pada juzuk pertama, tapi lebih fokus pada latih tubi. InsyaAllah ini pada juzuk yang kedua nanti. Dan tak lupa juga saya akan merespon kepada grup individu, maksudnya grup kumpulan, pada kumpulan 1 hingga kumpulan 13 untuk akhwat dan kumpulan 1 hingga kumpulan 3 untuk ikhwan. Saya akan respon untuk menyatakan sesuatu kepada anda lebih personal lagi. Saya akan sebut satu persatu peserta yang terlibat, dan kami akan amat mengalu-alukan kepada peserta yang telah sempurna, telah selesai menyempurnakan tugasan agar anda dapat menjadi musyrif dan musyrifah bagi peserta yang akan datang. Saya nak kumpulkan sebanyak mungkin para musyrif dan musyrifah yang bersedia untuk menjadi pembantu saya pada program yang akan datang. Kiranya ramai yang berkesanggupan untuk turut serta,
maka ramailah lagi peluang para pelajar baru yang akan mendaftar. Tapi kalau teramat sedikit para peserta yang bersedia untuk menjadi musyrif dan musyrifah, maka menguncuplah peluang pada anda yang ingin belajar sesi 2021. Ini dalam grup kita akan guna G02. Untuk pengambilan yang lepas kita gunakan kod G01. Maknanya gelombang pertama. Sekarang gelombang kedua. Pendaftaran untuk gelombang kedua kita akan buka pada bulan Ramadan nanti insya-Allah. Dan perlu juga saya ingatkan, bersiap sedia pada peserta yang ingin berkongsikan terjemahan bermula daripada terjemahan juzuk pertama. Tak kira muka surat apa, saya akan mempelawa kepada peserta yang bersedia untuk live bersama saya pada sesi akhir setiap kali saya bersiaran di bulan Ramadan nanti. Slot akhir saya akan beri peluang kepada para peserta yang bersedia untuk menterjemah secara live dengan saya menjemput untuk bergabung dalam Zoom saya nanti untuk sesi akhir nanti. Saya akan perlukan nama-nama tersebut untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu terakhir. Berarti dalam sekitar 30 orang yang bersedia untuk disemak terjemahannya. Satu muka surat. Tanpa ada melihat sebarang nota. Terjemah pada Quran yang bebas daripada sebarang erti tafsir. Okay? Saya nak akan terjemah secara harfiah. Dan inilah gambaran yang saya dapat berikan untuk apa yang berlaku sekarang dan yang bakal kita tempuhi pada Ramadan nanti. Dan yang paling penting sekali pada Ramadan nanti, konsen kita lebih pada i'rabul Quran. Siapa yang menginginkan satu subjek yang kita namakan i'rabul Quran, bagaimana i'rabul Quran itu diaplikasikan, insya-Allah kita akan kongsikan. Dan saya berkongsi sekadar apa yang saya mampu kongsikan. Di luar kemampuan saya, mungkin ada teman-teman lain yang akan boleh membantu. Jadi hadirin yang berbahagia, ini sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Dan untuk sesi yang akan datang juga saya akan war-warkan juga supaya hal ini sentiasa mendapat sentiasa info ini sentiasa segar pada ingatan anda, bahawa anda sentiasa menunggukan info-info yang baru, maklumat baru dan ilmu-ilmu yang baru daripada. Baik, hadirin bahagia, saya lanjutkan kepada perkongsian hari ini. Insya-Allah akan bincangkan tentang ayat yang ke 220. Ya. Potong lagi. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samiun alim. Ini ayat 224. 3 belum buat. Dah 24. 3 dah sudah.
Baik, sebelum kita mulakan perkongsian ini, saya ingin menyambut salam kepada semua yang beri salam kepada saya dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan semoga anda sihat, sejahtera, anda bahagia, anda ceria, anda sangat teruja untuk menantikan perkongsian ini, dan insyaAllah semoga Allah berkati kita dan jadikan kita terus berkumpul dalam halaqah begini dari dunia sampailah ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya yakin sebagian besar di kalangan kita dah boleh menterjemah apa yang ada pada ayat 220 ini. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Satu jumlah. Ada fi'il, ada fa'il. Ayat ini bermula dengan fi'il taj'alu. Tapi sebelum taj'alu ada huruf wa dan. Wa ini kita namakan waw permulaan. Waw istinafiyah. Waw istinafiyah. Waw permulaan. La taj'alu, la taj'alu, la nahiyah. La nahiyah wa jazimah. La ini dia tugas dia melarang dan menjazamkan. Nahiyah wa jazimah. Dan dia menjazamkan fi'il mudhari'. Asal dia taj'aluna, ada nun di hujung. Dan daripada pengaruh la nahiyah ni, dia menjadikan fi'il mudhari' tersebut gugur huruf nun yang ada di hujung. Yang asal ada taj'aluna, datangnya la, jadi la taj'alu. Jangan kamu jadi. La taj'alu, jangan kamu jadikan. Ada fi'il dan ada fa'il. La nahiyah wa jazimah. Ya, terima kasih. La nahiyah dan jazimah. Nahiyah wa jazimah. Dia juga melarang dan juga menjazamkan fi'il mudhari'. Apakah tanda jazam bagi fi'il mudhari' ini? Hazaf. Kan ke tanda jazam dengan baris sukun? Kenapa dengan hazaf nun? Sebab ini adalah fi'il yang 5. Ataupun kita namakan af'alul khamsah. Untuk fi'il yang 5 atau af'alul khamsah, tanda jazam dia dengan hazaf nun. Khusus bagi af'alul khamsah. Apa dia fi'il-fi'il ni? Kalau taj'alu, taj'aluna, satu. Kedua, yaj'aluna. Ketiga, taj'alani. Keempat, yaj'alani. Dan yang kelima, taj'alni. Ada 5 fi'il yang kesan dia akan gugur nun di hujung bila menerima salah satu jawazim atau nawasib. Huruf-huruf jazam atau huruf-huruf nasab, kesan daripada pengaruh jazam dan nasab ini maka akan menggugurkan huruf nun yang ada pada hujung fi'il mudhari'. Hazaf nun. Hamidah Zakaria, la nahiyah menjazamkan fi'il mudhari'. Betul. Fauzah Suri, la nahiyah menjazamkan fi'il mudhari'. Terjemah ni, la nahiyah wa jazimah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana dengan bantuan tulisan. Kadang-kadang kita rasa tak ada apa pun. Orang macam tak nak baca. Tapi bukan semua orang yang tak baca. Ada orang yang ambil perhatian. Dan yang jelas, wama khalaqta haza batila. Allah akan jadikan sesuatu itu sia-sia. Tiada kesan dia. Daripada yang sekecil-kecil hinggalah sebesar-besar. Tetap ada nilai di sisi Allah. Dah buatlah.
biarpun orang kata macam ada copy paste, tak apa. Tetap Allah akan kira. Naktubu, kami akan tulis. Ma qaddamu, apa yang kamu lakukan. Wa athari, dan kesan-kesannya. Pastinya ada kesan. Pastinya ada yang memberi bekas kepada yang membaca. Wala taj'alu, dan dalam fi'il ada fa'. Dalam fi'il mudhari' ada fa'il. Ada setengah fa'il untuk fa'il bentuk zahir, dan tak kurang juga kebanyakannya dalam bentuk mudmar. Apa itu zahir? Isim yang selain dhamir. Kiralah isim yang mabni atau isim mu'rab pastinya diiringi dengan isim yang berhukum marfu' sebagai fa'il. Dan dalam fi'il tersebut hanya terdapat dhamir mustatir jawazan saja. Kiranya fa'il tersebut fa'il zahir. Sama ada dhamir mustatir jawazan huwa atau dhamir mustatir jawazan hiya. Okey. Wujudnya fa'il zahir pastinya didahului oleh fi'il yang mempunyai dhamir mustatir jawazan. Sama ada dhamir huwa atau dhamir hiya. Ini nama baru, Noriza Wahab. Hazfun nun, ya. Yaj'al, okey. Sudin titipkan sekali af'alul khamsah. Af'alul khamsah iaitu fi'il-fi'il yang 5, apa dia? Yaj'aluna, taj'aluna. Mereka jadikan dengan kamu jadikan. Lelaki, Yaj'alani, taj'alani. Ia berdua lelaki, jadikan taj'alani, dia berdua perempuan, taj'alani juga engkau berdua lelaki, taj'alani juga engkau berdua perempuan. 3 fi'il tu digabungkan jadi satu. Taj'alina, engkau jadikan perempuan. Saya dari Penang, Ustaz. Masya Allah. Selamat bergabung Puan Noriza Wahab. Ramai orang Penang. Mungkin Puan ada asas bahasa Arab. Tak apa, mungkin ada dengan perkongsian saya, mungkin ada nilai tambah yang dapat dikongsikan nanti. Dan saya sambung kembali fa'il zahir dengan fa'il mudmar. Fa'il zahir adalah fa'il yang berlaku, yang ada, yang wujud selepas fi'il madi maklum atau mudhari' maklum, dan dalam fi'il tersebut hanya ada dhamir mustatir jawazan. Fa'il mudmar, tanda fa'il. Tanda fa'il itu bukan tanda fa'il, itu dhamirnya. Macam mana? Bukan tanda fa'il. Dhamir, fa'ilnya adalah dhamir. Fa'ilnya adalah dhamir muttasil. Dhamir tersebut dalam bentuk waw jamak. Kalau tanda rafa', itu rafa' nasab tanda dia dengan huruf waw. Itu bagi isim jamak muzakkar salim. Kembali kepada perbincangan tentang fa'il. Fa'il bentuk zahir pastinya diawali oleh fi'il madi maklum atau mudhari' maklum, dan dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Apa itu dhamir mustatir jawazan? Dhamir huwa atau dhamir hiya. Setiap kali ada fi'il yang mempunyai dhamir mustatir jawazan, biasanya akan diiringi dengan fa'il zahir. Baik fa'il tersebut mabni atau mu'rab, tetap. Dan pada terjemahan, pada isim tersebut tambah kalau fa'il zahir. Kalau fa'il mudmar, fa'il dalam bentuk dhamir, ada bentuk baris atau mustaqil. Tak kisah nampak atau tersembunyi. Kalau dhamir dalamnya tu, dhamir tersebut berperanan besar sebagai fa'il. Tak kiralah waw jamaah. Kalau yang nampak, yang baris, waw jamaah, atau alif tasniyah, atau nun niswah, atau ta mutaharik, atau ya mukhatabah. Ada 5 jenis dhamir ini yang nampak, yang baris, yang bersambung terus dalam fi'il. Maka dhamir ini kita namakan dhamir rafa'. Bagaimana dalam buku Taraf, saya kongsikan dhamir ini kita beri nama
dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa'. Kenapa? Kenapa kita namakan dia dhamir rafa'? Sebab dia peranan dia sebagai fa'il. Peranan dia sebagai, kerana semua fa'il hukum dia rafa'. Kerana dhamir yang menjadi fa'il, kita namakan dhamir tersebut dhamir rafa'. Umi Esa bertanya, fa'il zahir tu jelas. Kenapa mustatir jawazan? Lalu dia terjemahani, dhamir ni adalah mustatir. Itu, tak boleh terjemahani. Dhamir ni bukan mustatir, dhamir ni baris. Dhamir nampak. Mana dhamir dia? Waw tu. Apa nama waw tu? Waw jama'ah. Dan kita namakan juga dhamir rafa' muttasil. Terjemah ni dhamir mustatir tu perbetulkan. Mustatir tersembunyi di dhamir baris. Okey, saya nak kaitkan tentang soalan Umi Esah. Okey. Setiap kali ada fa'il zahir, pastinya diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang di dalam dia ada dhamir mustatir jawazan. Itu jawazan harus. Nak sebut boleh, tak sebut lebih baik. Boleh sebut atau tak boleh sebut, tak kisah. Nak sebut boleh, tak sebut pun lagi baik. Bila dah ada fa'il zahir. Sebab dia di situ merujuk pada fa'il zahir. Berbanding dengan dhamir mustatir wujuban. Contohnya, aku jadikan. Mana fa'il dia? Itulah dhamir mustatir itu. Meskipun dia tak nampak, tapi dia tetap berperanan besar dalam fi'il tersebut. Apa peranan dia? Dia sebagai fa'il. Semua dhamir mustatir yang menjadi fa'il dalam suatu fi'il, maka kita namakan dhamir tersebut dhamir mustatir wujuban. Pertama pada fi'il mudhari', dhamir aku, ana, dhamir nahnu, kami, dan dhamir anta, engkau. 3 dhamir ini dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Dhamir baris, ya. Terjemahan ini dah betulan. Mustatir salah, dhamir baris yang betul. Uzasuri. Fa'il zahir wujud selepas fi'il madhi maklum atau mudhari' maklum yang dalam fi'il itu ada dhamir mustatir jawazan. Yes. Betul, Fawzasuri. Dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Itu dhamir huwa atau dhamir hiya. Kalau selain daripada fi'il ni, tak boleh wujud fa'il zahir. Untuk wujudnya fa'il zahir, istilah diawali oleh fi'il madhi atau mudhari' maklum. Madhi maklum atau mudhari' maklum yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Yang ini, taj'alu, nampak dhamir baris. Maka dhamir itulah menjadi fa'il. Ini fa'il mudhmar namanya. Selain daripada dua ni, selain daripada dhamir mustatir jawazan yang ada dalam fi'il, biasa diiringi dengan fa'il zahir. Dan kadang-kadang kalau tak ada fa'il zahir, dhamir itu yang menjadi fa'il. Dia boleh dua keadaan. Boleh dhamir itu menjadi fa'il, boleh isim zahir yang menjadi fa'il. Itu kalau dhamir mustatir jawazan. Kalau dhamir mustatir wujuban, tak ada fa'il zahir, tak ada isim lain lagi yang menjadi fa'il kecuali dhamir mustatir wujub, dhamir mustatir yang ada dalam fi'il tersebut. Itu kita namakan wujuban, dia wajib menjadi fa'il. Ada pilihan lain. Memang kau kena jadi fa'il. Tak ada lagi dah fa'il lain selain kau. Selain kami, selain aku. Ini 3 dhamir yang ada dalam fi'il mudhari'. Saya harap penerangan ini jelas dan saya akan ulang sehingga Ramadan nanti, sepanjang Ramadan juga saya akan ulang. InsyaAllah. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum, dan jangan kamu jadikan akan Allah
urdatan, akan tameng, akan perisai, akan penghalang. Urdah. Ain, ro, dot. Kalau a'rada yu'ridu, berpaling. Kalau urdatan, perisai. Kalau terjemahan Indonesia kata tameng, penghalang. Li, bagi, aiman, sumpah. Sumpah. Setiap kali Anda perhatikan, kebanyakan fi'il, jim, ain, lam, ja'ala, fi'il madhi, yaj'alu, fi'il mudhari', ij'al. Fi'il ja'ala ni, dan dia ada beberapa grup, kita namakan grup zanna wa akhawatuha. Fi'il ini dia biasanya ada dua maf'ulun bih. Dia ada dua maf'ul. Maf'ul pertama Allah. Maf'ul kedua adalah urdatan. Kedua-dua isim ini menjadi maf'ulun bih. Yang asal ya, kedua-dua ni asalnya mubtada khabar. Artinya Allahu urdatun. Bila datang fi'il ja'ala, kedua-dua mubtada dan khabar ini, dua kalimah ini yang asalnya marfu', kedua-dua jadi nasab. Karena datangnya taj'alu. Kenapa dia jadi nasab? Kenapa dia berhukum mansub? Karena dia berperanan sebagai maf'ulun bih. Allah maf'ulun bih pertama, urdatan maf'ulun bih yang kedua. Gara-gara didatangi oleh fi'il taj'alu. Jadi kalau kita jumpa akan datang, biasanya fi'il taj'alu dia akan ada dua maf'ul. Dia akan ada dua maf'ul bih. Dua kali akan. Dan jangan kamu jadikan akan Allah, akan penghalang, akan perisai. Li'aibanikum, bagi sumpah-sumpah. Kamu, li bagi huruf jar, aiman, sumpah-sumpah, ini jamak taksir, dan dia menjadi mudhaf. Apa syarat mudhaf? Ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kum mudhaf ilaih. Dhamir kum mudhaf ilaih. Sementara kumpulan kedua, mudhaf ilaih ini, dhamir yang pada kumpulan kedua, sorry. Kumpulan pertama tadi, alif tasniah, waw jamaah, nun niswah, ta mutaharik, ya mukhatabah. Ini kumpulan pertama kita namakan dhamir rafa' muttasil. Dhamir yang sentiasa rafa', yang sentiasa hukum rafa'. Sama ada dia jadi fa'il atau dalam kana dia akan jadi isim kana, kalau dalam fi'il majhul dia akan jadi naibu fa'il. Ini fa'il mudmar atau naibu fa'il mudmar atau isim kana mudmar. Dhamir ini, dhamir rafa' muttasil. Dia sentiasa rafa'. Ada satu lagi kumpulan yang kita keluarkan, dia bersambung juga. Ada tiga saja. Ghaib, kah mukhatab, ya mutakallim. Ini dhamir ini, kita namakan dia dhamir jar muttasil ataupun dhamir nasab muttasil. Dia boleh dhamir jar muttasil atau dhamir nasab muttasil saja. Dia tak, jangan namakan dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil itu kumpulan tabadri yang 5. Alif tasniah, waw jamaah, nun niswah, ta mutahrik, ya mukhatabah. 5 dhamir ini kita namakan dhamir rafa' muttasil. Karena apa? Biasanya dia akan jadi fa'il. Sebentar kum, kamu mukhatab. Ha ghaib, hum. Atau ya mutakallim. Aimani itu. Okey. Ghaib, kamu mukhatab, ya mutakallim ni. Nama dia ada dua. Boleh jadi dia akan jadi dhamir jar ataupun dhamir nasab. Dalam konteks ayat ini, dia jadi dhamir jar ke dhamir nasab. Kum ni. Dhamir jar atau dhamir nasab? Tolong bagi respon. Tolong bagi respon. Apa nama dhamir ni? Kum ni. Kamu mukhatab, ghaib, yang mutakallim hanya boleh jadi dhamir jar atau dhamir nasab saja. Dalam konteks di sini, dhamir jar atau dhamir nasab? Tolong bagi respon. Tolong bagi komen.
Kum di sini, dhamir jar atau dhamir nasab? Saya menunggu jawapan daripada anda. Saya sabar menanti. Dhamir jar muttasil, Zarina Hamzah. Dhamir jar, Ahmad Abdul Majid. Ya, Prof. Fatimah, dhamir jar. Ya, betul. Tiga orang yang menjawab ini, ketiga-tiga betul. Kalau dhamir jar ada dua. Dhamir jar bil huruf atau dhamir jar bil idhafah. Azimah Abdullah, dhamir jar, betul. Kalau dhamir itu berfungsi sebagai fa'il, ia dipanggil dhamir rafa' muttasil. Ya, macam ni. Dhamir jar muttasil. Faridah Salim, betul. Dhamir jar ada dua bentuk. Dhamir jar bil huruf atau dhamir jar bil idhafah. Dalam konteks saya ini, dhamir jar bil huruf atau dhamir jar bil idhafah. Tolong berikan. Dhamir jar dah betul dah. Umi Isah. Dhamir jar. Bagi dhamir jar, betul. Kum dhamir jar. Kata dhamir jar muttasil. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahli jar. Dhamir jar. Dhamir jar bil idhafah, ya Harun. Okey, Ruzita Abu Bakar. Dhamir jar bil idhafah. Dhamir jar bil huruf atau dhamir jar bil idhafah. Yang jar, okey. Tapi dalam konteks di sini, Teacher Mahani dia bagi info saya. Okay. Azimah Abdullah. Dhamir jar bil idhafah. Dhamir jar bil idhafah. Zarina Yusuf. Dhamir jar bil idhafah. Ya. Musahudin. Dhamir jar bil idhafah. Ya. Faridah Salim, Rozi Ahman, Ruki Haji Saidin. Semua menjawab dengan betul. Kalau dia bersandar dengan mudhaf, dhamir tersebut bersandar dengan mudhaf, kita namakan dhamir jar bil idhafah. Tapi sebaliknya, kalau dhamir tersebut bersandar dengan huruf jar, kita namakan dhamir jar bil huruf, bil harf. Dhamir jar bil harf, bil harfi. Kalau bersandar, okey, pemain Faridah Fauziah Suri, Bazia Hamid, Anizah M. Noah, Fatimah, semua menjawab dengan betul. Dhamir jar bil idhafah. Kalau bersambung dengan mudhaf, kalau bersambung dengan huruf jar, dhamir jar bil huruf. Okey. Hanya kumpulan ini, yang kedua ni, ghaib, kah mukhatab dan ya mutakallim ni, kumpulan ini dia boleh jadi dhamir jar dengan dhamir nasab saja. Dhamir jar ada dua. Sama ada dia akan menjadi mudhafun ilaih atau dhamir jar menjadi majrur kerana dengan huruf jar. Dhamir nasab kita belum jumpa lagi. Nak tengok dhamir nasab tak? Saya reverse sikit. Nak tengok ke tak nak? Dhamir nasab. Saya minta respon dulu. Kita nak habiskan terjemah ni. Baru cerita dhamir nasab. Saya tunggu respon. Nak tengok dhamir nasab ke atau nak teruskan terjemahan sehingga habis baru cerita dhamir nasab? Nak. Nuriza Wahab. Ya, Zainal Hamzah. Baru dua orang. Faridah Salim. Nak. Dhamir jar bil huruf lepas huruf dhamir. Sebab jar bil idhafah. Oh, okey, jangan huruf bil huruf bil idhafah selepas mudhaf. Ya, betul. Cuma ni. Semua respon nak. Okey. Oh, ajar anda pun nak juga. Saya reverse. Untuk ayat ini tak ada. Tengok ayat lepas. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum ni dhamir jar bil idhafah sebab nisa' tu mudhaf. Fa'tu harsakum, kamu khatab, kum ni dhamir jar bil idhafah. Qaddimu li anfusikum, kum ni lagi dhamir jar bil idhafah.
Karena dia bersambung dengan mudhaf. Wattaqullah wa'lamu annakum. Ya. Kamu khatab ini. Domir jar bil. Domir jar atau domir nasab? Oke. Soalan saya. Kamu khatab. Domir jar ke domir nasab? Belum jawab sekarang nih. Itu. Domir jar atau domir nasab? Annakum. Domir jar atau domir nasab? Hawaib kah mukhatab ya mutakalim. Ini kah mukhatab. Mim tu tanda jamak. Alamatul jam'i lidzukur. Dhamir nasab muttasil Zarina Hamzah. Ya. Wan Zarina Hamzah telah mendahului. Masih dengan dhamir nasab. Ya. Dhamir nasab. Profesor Ahmad, Noriza Wahab, dhamir nasab. Ya. Muhammad Taufik Yap Hazrin, dhamir nasab. Baru nampak Hazrina. Nur Faizal Samsudin, dhamir nasab. Oh, semua menjawab dengan betul. Anda Hasan, Fatimah, Rozita, Fariza Samsudin, Salim, Fauziah Suri, Okey Haji Saidin, semua menjawab dengan dhamir nasab. Rozi Ahman, Anizahan M. Noor, dhamir nasab muttasil. Majmin Muhammad Yusuf, dhamir nasab. Sebab, Jamin, sebab inna. Nak tahu sebab kenal juga. Kenapa kita menamakan dhamir nasab? Kerana huruf inna. Sebab itu penting. Sebab inna. Tahniah untuk Hajah Majmin. Sebab apa dia nasab, kita kena beritahu. Sebab apa dia jar? Kerana dia menjadi mudhafun ilaih. Contoh. Kenapa dia jar? Sebab huruf jar. Dhamir jar bil huruf atau dhamir jar bil idhafah ke? Ini dhamir jar bil inna. Dengan huruf inna. B itu kita terjemahkan maksud dengan sebab. Itu 3 dhamir ni. Haghaib, ka mukhatab, ya mutakallim. Ini satu lagi. Haghaib begini. Dhamir nasab atau dhamir jar? Dhamir nasab atau dhamir jar? Sebab inna, Fauziah Suri, betul. Sebab inna. Haghaib. Hu tu, haghaib tu. Dhamir jar atau dhamir nasab? Cuba terjemah. Ketahuilah olehmu bahawasanya kamu adalah orang-orang yang menemui akan dia. Kan dia. Tolong bagi respon pula. Haghaib ni. Hu tu. Ya. Haghaib tu. Dhamir nasab ke dhamir jar. Haghaib kamu khatab dengan ya mutakallim. Dia hanya layak jadi dhamir nasab atau dhamir jar saja. Kenapa dia nasab? Kenapa dia jar? Dato' Muhammad Saleh terdahulu dhamir jar. Rozita Abu Bakar dhamir nasab bil idhafah. Asal dhamir jar bil idhafah. Oh, ada nasab idhafah, ada jar bil idhafah ni. Mana betul ni? Dia takkan dua-dua betul. Satu je betul. Dhamir jar. Dhamir jar bil idhafah. Prop tulis B boleh tak apa. Dengan sebab mudhafun ilaih. Bil mudhafun ilaih. Bil idhafah boleh ingat? Dhamir rafa' muttasil. Faridah Salim dhamir rafa' muttasil. Haghaib ke kamu khatab? Wa awaw jamaah. Dhamir jar bil idhafah. Mudhafun ilaih. Okay. Sebab mudhafun ilaih. Okay. Majmin. Zarina Hamzah. Dhamir nasab muttasil. Mudhafun ilaih. Okay. Ada dhamir nasab, ada dhamir rafa'. Ada dhamir nasab, ada dhamir jar.
Kalau rafa' confirm salah. Kalau rafa' confirm salah. Sebab dhamir rafa' ni hanya pada fa'il. Dalam fi'il saja. Sedang mulaku tu isim. Jamak muzakkar salim. Mulakuna asalnya orang-orang yang menemui. Jangan keliru. Mulaku bukan telah bertemu oleh mereka. Mulaku tambah adalah. Kerana jadi khabar kepada anna. Khabar anna Dan tambah adalah ni hanya berlaku pada isim. Tak tahu Ustaz Azim Abdullah. Itu jawapan jujur. Mejar bil sebab mudhafun ilaih masih najis. Fatimah ya, tak berapa faham lagi Ustaz. Untuk mejar bil idhafah. Rida Salim sebab ada maf'ul bih. Ada maf'ul bih. Rida Salim terkesan tambah akan ya. Hu tu. Baik. Saya kesan beritahu Mulaku ni isim atau fi'il? Tak soalan saya. Mulaku ni isim atau fi'il? Orang yang menemui. Tambah adalah orang-orang yang menemui. Sila jawab soalan saya. Mulaku tu isim atau fi'il? Mungkin lambat sikit delay. Suara ni. Kita paksalah. Isim Zalina Hamzah. Ya. Sebab ada tambah adalah. Satu. Kedua, dia jamak muzakkar salim. Ya, Fatimah jawab isim. Masina Najis sebut isim. Faridah Salim sebut isim. Okey. Isim jamak muzakkar salim. Ya. Aniza Amnua. Azimah Abdullah. Isim jamak muzakkar salim. Marfu' dengan waw. Betul sebab dia khabar inna. Hazaf nun kerana mudhaf. Ya, Aniza Amnua. Rangkum sekali soalan yang saya nak tanya. Dah jawab terus. Jamak taklim. Mulaku, isim fa'il. Ya, asli Yusuf, asli Harun. Betul. Dia isim. Ya. Isim inna. Anda asal ni bukan isim inna. Mulaku tu khabar inna. Isim jamak muzakkar salim. Riza Wahab. Ya, isim. Ruqyah Haji Saidin, dia isim. Saya kembali kepada jawapan yang diberikan oleh Aniza M. Noor tadi. Dia betul jamak muzakkar salim. Dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab apa? Sebab dia jadi khabar inna. Dia marfu'. Apa tanda rafu' dia? Dengan huruf waw. Betul. Waw tu isim bukan dhamir bukan waw jamaah. Waw tu adalah tanda rafu' bagi isim jamak salim. Dan nun di hujung tu asal mula kuna, isim jamak muzakkar salim ada nun di hujung. Nun tersebut tu adalah pengganti kepada tanwin maka dihazafkan nun kerana dia jadi mudhaf. Okey. Tahniah pada Aniza Anwar memberi jawapan yang menyeluruh. Marfu' tanda marfu' waw. Ya, betul Azimah. Kamera adalah kanan. Menonton waw. Anda Hasan silap. Okey, tak apa aja anda. Dan isim jamak muzakkar salim kalau dia jadi mudhaf berarti dia akan hazaf nun. Dengan huruf waw. Waw jamak muzakkar salim. Ya, aja anda. Marfu' dengan waw. Marfu' kepada isim fa'il. Maf'ul kepada isim fa'il. Ramai terkeliru Bila terjemah tambah akan. Domir ini kita namakan domir jar bil idhafah. Bukan nasab. Domir jar bil. Kenapa dia jar? Sebab dia jadi mudhafun ilaih kepada mulaku. Pada mudhaf. Mudhaf mesti ada mudhaf ilaih dia. Semua mudhaf ilaih hukum dia jar. Walaupun terjemah tambah akan sebab isim fa'il kerja dia macam fi'il. Dia bukan menjadi maf'ul bih. Dia tetap jadi mudhafun ilaih. Tetap jadi mudhafun ilaihi. Ghaib. Merjar bil
idhafah. Hukum mudhaf ilaih suka majrur. Walaupun pada terjemahan tambah akan tapi dia bukan maf'ul bih. Dia adalah mudhafun ilaihi. Semua mudhaf ilaih hukum dia majrur. Jadi Ummu Nusruddin juga terkeliru. Ghaib. Kita reverse satu ayat lagi ke belakang. Ayat 222. Dhamir rafu', dhamir nasab. Ghaib. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Okey. Kaf mukhatab. Ghaib ya mutakallim. Saya warnakan hijau ni. Kaf mukhatab. Dhamir nasab atau dhamir jar. Keliru lagi Ustaz. Tak apa. Satu lagi saya beri jawapan. Kita buat satu contoh lagi. Fauzah Suri dhamir jar bil idhafah. Faridah Salim keliru lagi Ustaz. Apa? Banyakkan contoh. Soalan saya. Ghaib kah mukhatab ya mutakallim. Tiga dhamir ini dia hanya layak jadi dhamir nasab dengan dhamir jar sahaja. Tiga dhamir ini ghaib kah mukhatab dengan ya mutakallim. Tiga dhamir ini dia boleh jadi dhamir nasab, boleh juga jadi dhamir jar, nasab dengan jar saja. Tidak boleh dhamir rafa'. Soalan saya, kah mukhatab ni dhamir jar ke dhamir nasab? Kah mukhatab ini dhamir jar atau dhamir nasab? Yas'alunaka 'anil mahid. Dhamir nasab muttasil, anizah anwa yang mendahului beri jawapan. Ummu Nusruddin telah buat pembetulan. Dhamir jar bil idhafah. Nasab sebab jadi maf'ul bih, Majmin, masya-Allah. Haji Muhammad Yusof, betul. Dhamir nasab muttasil. Zahra Ahmad, dhamir nasab muttasil. Masnina Rajis. Amal Syarif Ibu Masuk. Muhammad Taufik Azrin, dhamir nasab sebab maf'ul bih, ya. Zarina Hamzah, dhamir nasab muttasil, ya. Nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil. Fariza Samsudin, Faridah Salim, Fariza Samsudin, Zarina Hamzah, Zaitun Muhammad Saleh. Mulaku khabar anna marfu' bil waw. Hazaf nun kerana jadi mudhaf. Zaitun Muhammad Saleh punya jawapan. Ghaib mudhafun ilaih. Betul lah. Okay. Betul Kak Tun. Yas'alunaka kaf mukhatab dhamir nasab muttasil maf'ul bih. Rozi Ahman nasab. Saripah Abdul Fatah, ya, dhamir nasab muttasil. Rozi Ahmad dhamir nasab sebab maf'ul bih, ya. Dhamir nasab muttasil. Ahmad dhamir nasab muttasil. Kenapa nasab? Sebab dia maf'ul bih, ya, betul. Zahra Ahmad, Azimah Abdullah dhamir nasab muttasil sebab maf'ul bih, betul. Bazi Abdul Hamid dhamir nasab muttasil. Kamariah Saleh, maaf lewat hantar suami ada temu janji di hospital. Alhamdulillah. Yang penting dapat belajar. Mana yang kita mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak beratkan atas satu diri melainkan sekadar kemampuan. Kalau tak silap saya, Puan Kamariah Saleh ikut program daurah saya kan? Ada ikut program daurah di melalui WhatsApp. Suri dhamir nasab muttasil maf'ul bih, ya. Rozita Abu Bakar dhamir nasab muttasil, ya. Jadi saya nak simpulkan, kalau duduk hujung fi'il, dhamir nasab muttasil. Sebab apa? Sebab dia jadi maf'ul bih. Kalau ghaib, ka mukhatab atau ya mutakallim duduk hujung isim,
dia akan jadi mudhafun ilaihi. Walaupun isim tadi isim fa'il ke, akhirnya lah jadi isim apa ke, kalau duduk hujung isim dia ha ghaib ka mukhatab atau ya mutakallim, dia jadi dhamir jar bil idhafah. Ustaz, untuk isim fa'il ini tak ada maf'ulnya. Ya, tak ada kata. Tak ada. Tak semestinya isim fa'il ada maf'ul Muslimin tanya, untuk isim fa'il ini tidak ada maf'ulnya ke? Ya, tak ada. Mudhafun ilaihi itu pun dah uh, apa, walaupun majrur lafzan mansub mahalan. Boleh, kita boleh bahaskan tu sekarang pendapat ulama. Tapi yang jelas dia mudhafun ilaihi. Yang jelas dia mudhafun ilaihi. Hukum dia mesti majrur. Dan nama dia dhamir jar bil idhafah. Rumuskan sebagai panduan yang lebih jelas, ha ghaib kah mukhatab ya mutakallim. Tiga dhamir ini kalau duduk hujung fi'il, dhamir nasab mutasil. Kenapa dia nasab? Dia jadi maf'ul bih. Kalau duduk hujung isim, dia dhamir jar bil idhafah. Kenapa dia jar? Karena jadi mudhafun ilaihi. Jelas? Rumusan sekali lagi, tolong tulis nota. Kalau ha ghaib, kalau kah mukhatab atau ya mutakallim, tiga dhamir ini duduk hujung isim, dhamir jar namanya, bil idhafah. Walaupun isim fa'il ke, dia akan jadi maf'ul bih, tetap dhamir jar bil idhafah. Hukum mudhaf ilaih, hukum dia mesti majrur. Dhamir jar bil idhafah. Tapi kalau ha ghaib, kah mukhatab atau ya mutakallim, duduk hujung fi'il, dhamir nasab. Dhamir nasab mutasil. Ataupun dhamir nasab mutasil maf'ulun bih. Ustaz, maf'ulun bih itu sebab mula dengan mudhari' ke? Maf'ulun bih sebab fi'il, tak kira mudhari'. Okey, ajar anda tanya sebab fi'il mudhari' ke? Tak kira fi'il madhi ke, mudhari' ke, sebab amal asalkan mula dengan fi'il, hujung fi'il saja ajar anda, tetap dhamir nasab namanya. Kenapa dia jadi maf'ulun bih? Automatik dia akan jadi maf'ulun bih. Semua maf'ulun bih hukum dia nasab. Semua hukum maf'ulun bih hukum dia mansub semuanya. Namakan dhamir nasab muttasil. Jelas? Jelas? Fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna. Lagi satu contoh. Ha ghaib lagi. Letak dia hujung fi'il adalah taqrabu. Semua dhamir yang kita namakan ha ghaib ke, kah mukhatab ke, atau ya mutakallim. Tiga dhamir ini kalau duduk di hujung fi'il terus bernama dhamir nasab, muttasil. Kenapa dia nasab? Sebab dia jadi maf'ul bih. Jelas sikit-sikit Ustaz. Alhamdulillah. Yang duduk hujung fi'il lagi, itu kumpulan yang kedua ni. Kumpulan pertama alif tasniah, waw jamaah, nun niswah, ta mutaharik, ya mukhatabah. Kena ingat ni teman ni, kena hafal juga. Tak ada cara lain kecuali hafal. Macam semalam saya bincang dengan isteri saya, macam belajar matematik, sifir kena hafal. Wazan ni pun, dhamir ni pun kena hafal. Yang lain, kena hafal dhamir ni. Cuma sifir 1, sifir 2, sifir 3, sifir 12 nak kena hafal. Ini dhamir ni hanya hafal 12 saja, bukan semua sifir. 1 sifir sama 12. 12 kali 12 berapa nak kena hafal? Banyak sifir. Ini dhamir hanya 14 saja. Hanya 14 dhamir. Cuma dalam bentuk yang dalam fi'il madhi, dhamir yang nampak tu kena 6 saja hafal. Jamaah, alif tasniah, nun niswah, ta mutahrik, ya mukhatabah. 5 dhamir ni. Dhamir nasab mutasil sebab maf'ul bih. Rozi tak berbakar. Ya. Sina Rajis. Lasah Darus watching. Fawzah Suri. 3 dhamir ini kalau duduk hujung isim, dhamir jadi bil idhafah. Ya, Fawzah Suri. Kalau hujung isim. Kalau hujung fi'il,
maf'ul bih. Nasab karena maf'ul bih. Alhamdulillah. Itu taqrabuhunna ghaib tu. Okay. Fa'tuhunna ni ghaib ni duduk hujung fi'il. Dhamir nasab muttasil. Kenapa nasab? Sebab dia maf'ul bih. Min haitsu amarakumullah. Kamu khatab ni telah memerintahkan kum akan kamu Allahu oleh Allah. Jadi Ustaz. Ha ghaib kamu khatab yang mutakalim. Jadi jar bil idhafah jika hujung isim. Betul Azim Abdullah. Okey. Fatimah dhamir nasab muttasil sebab ada di hujung fi'il. Ya. Hujung fi'il dhamir nasab muttasil. Bagus Fatimah. Fauzah Suri. Kalau tiga dhamir ni duduk di hujung fi'il. Dhamir nasab muttasil. Kenapa nasab? Sebab ni maf'ul bih. Betul Fauzah Suri. Ha ghaib kamu khatab ya mutakallim. Di hujung isim jadi jar bil idhafah. Sebab maf'ul bih. Betul. Kalau hujung fi'il, dhamir nasab muttasil. Sebab apa? Sebab maf'ul bih. Amarakum telah memerintahkan oleh ia ni fi'il madhi ni. Kum kamu khatab. Letak di hujung fi'il. Dhamir nasab muttasil. Kenapa nasab? Maf'ul bih. Kenapa nasab? Sebab dia maf'ul bih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat 222. Okay, jelas sampai setakat ni? Ghaib kamu khatab ya mutakallim. Dia boleh jadi dhamir nasab muttasil atau dhamir jar bil idhafah atau dhamir jar bil huruf. Dhamir jar bagi dua. Bil idhafah atau bil huruf. Nasab muttasil sebab apa? Tahu. Sebab inna ke atau sebab maf'ul bih ke? Okay, alhamdulillah. Aniza Imnuah jelas Ustaz. Pada Salim kalau di hujung isim disebut jar bil idhafah. Ya. InsyaAllah jelas. Nur Faliza Samsudin. Barakallahu fikum. Azim Alullah. Jika ketiga-tiga dhamir ada di hujung fi'il, dhamir tersebut namakan dhamir nasab muttasil. Sebab maf'ul bih. Ya. InsyaAllah jelas Ustaz Fatimah. Faliza Salim insyaAllah. Alhamdulillah. Kita kembali kepada ayat kita tadi. Wala taj'alullaha urdatan, dan jangan kamu jadikan Allah maf'ulun bih mansub tanda nasab dari fathah. Nampak jelas fathah sebab dia isim yang mu'rab. Urdatan mansub lagi, nasab lagi. Tanda dia fathah. Senang. Maf'ulun bih ni dia duduk selepas fi'il. Cara terjemah akan Allah, akan penghalang li aimanikum bagi sumpah kamu. Kamu khatab. Dhamir jar atau dhamir nasab ni? Dhamir jar atau dhamir nasab? Kum, kamu khatab. Ha ghaib ya mutakallim. Dia boleh jadi dhamir jar atau dhamir nasab. Dua saja. Tapi kalau waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah, ya mutaharik, ya mukhatabah, dia hanya nama satu nama saja. Dhamir rafa' muttasil. Nama saja. Kalau kamu khatab ada dua kemungkinan. Dia boleh jadi dhamir nasab atau dhamir nasab atau dhamir jar. Waw jamaah, alif tasniyah, hanya satu nama, dhamir rafa'. Kenapa dia rafa'? Sebab fa'il. Antabarru, bahawa kamu berbuat kebajikan. Waw jamaah. Wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Waw jamaah. Wa tuslihu, dan kamu berbuat islah, membuat perbaikan atau perdamaian. Waw jamaah.
Nama domir ini? Domir rafa' ke? Domir nasab ke? Domir jar? Tolong jawab sekarang. Waw jamaah. Domir rafa' atau domir nasab atau domir jar? Kita ada satu lagi pertemuan hari Isnin nanti sebelum sambut Ramadan. Hari Selasa kita mula untuk Ramadan. Untuk sesi akhir kita akan terjemahkan satu atau dua muka surat, satu atau dua ayat lagi. Dhamir rafa' muttasil. Zahra Ahmad dari Singapura. Fatimah, dhamir rafa'. Fauzah Suri dari Kulim, dhamir rafa'. Fatimah saya tak tahu dari mana, saya belum berkenalan lagi. Fariza Samsudin, dhamir rafa' dari Penang. Muhammad Taufik Yab Hazrin, dhamir rafa'. Dhamir nasab sebab an. Bukan Hazrin. Okey, nak kena betul kan? Waw jamaah fa'il. Saya akan fokus pada Hazrin punya dhamir nasab kata. Okey, saya akan jelaskan nanti. Waw jamaah dhamir rafa' muttasil. Rosita dhamir rafa' waw jamaah. Dhamir rafa' waw jamaah. Faziah Salim, Faridah Salim, Maslina Rajis, waw jamaah. Zahra Ahmad dari fa'il. Kamariyah Salih, dhamir rafa'. Anda Hasan dhamir rafa' waw jamaah. Boleh tak kita terjemahkan membuat kebaikan oleh kamu? Okey. Saya akhiri soalan ada ya. Bahawa kamu berbuat kebaikan untuk, kalau ada setengah sahabat kita, okay, soalan daripada saya ya, Ustaz boleh tak kita terjemah membuat kebaikan oleh kamu? Ada setengah kawan-kawan kita menterjemah buat kebaikan oleh kamu. Ada, saya lebih senang kepada kamu berbuat kebaikan. Walaupun dhamir kamu tu letak di hujung, fa'ilnya letak di hujung, tapi kita nak bezakan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Terjemahan dia jangan ada persamaan. Kita artikan kamu berbuat kebajikan. Wattaqu dan kamu bertakwa. Memang ada sahabat kita yang terjemahkan bahawa berbuat kebajikan oleh kamu dan bertakwa oleh kamu dan berbuat baik oleh kamu. Ada yang terjemah begitu. Tapi saya dah senang dengan terjemahan kamu berbuat kebaikan. Pertama, nampak perbezaan antara madhi dengan mudhari'. Jangan ada kekeliruan, jangan ada persamaan. Terutama pada peserta yang baru mengenal bahasa Arab, Jadi jangan ada pertindihan, jangan ada persamaan. Supaya bila ada persamaan, bimbang mereka akan bertambah keliru. Maka benarlah kata itu, orang kata bahasa Arab susah, memang semua susah. Jadi kerana silap kita dalam menterjemah. Dhamir rafa' muttasil. Jadi saya kira soalan daripada Ustaz Yahya, untuk saya lebih senang untuk kalau terjemahkan kamu berbuat kebajikan. Tak kisah, bagi saya keserasian pelajar. Ada pelajar senang, selesa buat kebaikan oleh kamu. Sebab senang, fa'il dia hujung tu. Waw jamaah tu kat hujung. Kamu dia tak ada hujung. Boleh juga. Atas keserasian dan oleh kerana kita ni dah lama dicetak begini, saya dah selesa dengan begitu. Terjemahan kamu berbuat kebajikan. Untuk nak mengubah tu kadang-kadang sulit juga. Yang jelas kita tahu bahawa fi'il, dalam fi'il tu ada fa'il. Itu dia punya point dia. Dia punya natijah dia. Kita nampak dia punya kesudahan. Bila belajar, kita nak jelaskan fa'il tu peringkat awal. Kadang-kadang pelajar keliru dengan fa'il. Kalau kita dah pandai, kita boleh buat apa cara. Penting kita tahu waw jamaah itu adalah fa'il. Dan dhamir, semua fa'il hukum dia mesti rafa'. Maka kita namakan dhamir tersebut dhamir rafa' muttasil.
Yang Puan Hazrin gantikan tadi, domir nasab kerana ada an. An tu dia tak menasabkan domir, dia menasabkan fi'il mudhari'. Puan Hazrin, sila dengar betul-betul. An, bahawa ni, ini huruf nasab. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Dia tidak menasabkan domir. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Apa kan dia nasab bagi fi'il mudhari' tersebut? Tabarruna, ada nun di hujung. Sepatutnya. Kesan pengaruh an, maka nun yang ada di hujung ni digugurkan, dihazafkan, dihilangkan, dibuang nun di hujung tu. Kesan huruf an. Dan an ni kita namakan huruf nasab. Maka fi'il mudhari' tersebut ini, maka fi'il mudhari' ini kita namakan fi'il mudhari' mansub namanya. Fi'il mudhari' mansub. Nah, jadi saya kira Puan Hazrin terkeliru. Waw, domir tetap hukum rafu'. Yang nasab bukan domir nasab, fi'il mudhari' yang nasab. Domir tetap dirafu'. Kenapa dirafu'? Sebab peranan dia sebagai fa'il. Semua fa'il yang domir nasab hanya hawaib ka mukhatab, dia mutakallim. Ini 3 domir ini, domir nasab. Hawaib ka mukhatab, dia mutakallim. Dia boleh nasab dengan ataupun domir jar. Inilah domir, 3 domir. Kalau waw jamaah, domir rafu'. Alif tasniah, domir rafu'. Nun niswah, domir rafu'. Ta mutaharik, domir rafu'. Ya mukhatabah, domir rafu'. Saya kira Puan Hazrin jelas dengan perkongsian ini. Dan Ustaz Yahya Mahmud pun saya kira perkongsian ataupun pandangan yang saya berikan ini boleh diguna pakai ataupun dapat terima. Okey. Kamu berbuat kebaikan, kebajikan sebab fi'il mudhari'. Ya. Dan semua fi'il mudhari' ini tabarru, tattaqu, wa tusli semua hazaf nun. Kenapa? Pengaruh an. An mengubah tabarru dan waw huruf ataf ini menyambungkan antara tabarru dengan okey, Hazrin betul. Bolehlah jelas Ustaz. Tattaqu berubah hazaf nun ni kerana pengaruh waw tu huruf ataf, dia menyambungkan antara tabarru dengan tattaqu. Begitu juga wa tuslihu, pengaruh tabarru tu ataf kepada tabarru, menyambung. Waw huruf ataf menyambung. Kalau fi'il mudhari' sebelumnya mansub, yang kena sambung pun mansub juga. Dan semua dhamir waw jamaah tu semua dhamir rafu' muttasil. Kenapa dhamir rafu'? Sebab dia berperanan sebagai fa'il. Peranan dia sebagai fa'il. Jadi saya lanjutkan tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi, di antara manusia. Baina zaraf an-nasi mudhafun ilaihi. An-nasi mudhafun ilaihi. Bagi yang mu'rab nampak tanda i'rab dia. Kasrah zahirah. Kalau jar. Kalau nasab nampak fathah zahirah. Kalau marfu' dhammah zahirah. Nampak tanda rafa'. Dia mu'rab Kalau yang mabni tak nampak tanda dia. Nanti insya-Allah kita bincang bab mabni. Okey Haji Saidin, maaf Ustaz, saya undur diri dulu. Nanti saya tengok rakaman insya-Allah. Falyatafaddal ma'jur. Wallahu samiun alim. Allahu rafa', dia mu'rab nampak. Dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Allahu sami'un. Dhammah zahirah. Alimun. Dhammah zahirah. Kenapa marfu' dengan dhammah? Sebab Allah tu jadi mubtada'. Sami'un tu sebab dia khabar. Mubtada' mesti rafa', khabar juga mesti rafa'. Apa tanda rafa' ni? Dhammah zahirah. Cuba kalau sekiranya Allahu sami'un alim ni dimasuki oleh inna ataupun anna wa akhawatuha. Apa akan jadi? Sekiranya wa anna wa atau wa inna
Inna. Sesungguhnya Allah. Allah mubtada. Sifat Abu Bakar. Itu sifat Allah kan? Ya. Nama dan sifat Allah. Sami'un, alimun, nama dan sifat Allah. Allah tu mubtada asalnya. Tapi didatangi inna, dimasuki inna, semua mubtada yang asal marfu' bertukar jadi mansub. Apa tanda nasab dia? Fathah zahirah. Innallaha sami'un alimun. Inna merubah mubtada menjadi mansub. Sementara kana pula dia merubah khabar. Merubah khabar. Wa kana. Wa kana Allahu sami'un berubah jadi sami'an. Alimun berubah jadi aliman. Kenapa? Karena merubah khabar dengan fathah. Ya. Allah adalah yang mendengar, yang maha. Kalau boleh alif lam kita maha. Kalau tanwin di ujung kita terjemahkan amat. Allah mubtada. Dan kalau boleh mubtada itu boleh tambah itu tak apa. Boleh. Dan Allah itu adalah yang amat mendengar, yang amat mengetahui. Kalau mubtada khabar, kalau inna begitu juga. Innallaha, sesungguhnya Allah itu sami'un adalah yang amat mendengar, alimun yang amat mengetahui. Kalau kana jangan tambah adalah. Kana sudah mana adalah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu sami'an yang amat, tambah adalah. Jangan tambah adalah. Karena ada amat adalah. Dan Allah itu yang amat mendengar, yang dan adalah Allah itu amat mendengar, amat mengetahui. Inna mengubah mubtada jadi mansab. Ya, Rozita, Rozia Suri, Aniza, karena mau khabar bertukar menjadi mansub dengan fathah. Dan aliman ikut samian. Aliman ni kita bukan nama, dia jadi bukan dia bukan jadi sifat. Aliman dia menjadi khabar tsani, khabar yang kedua. Dia menjadi khabar yang kedua kepada samian. Samian khabar pertama, aliman khabar yang kedua. Khabar tsani nama dia. Assalamualaikum. Jazakallah. Okay. Ya, dia khabar tsani. Dalam Quran, dia kalau sifat lain. Memang makna tu menunjukkan sifat kepada mausuf dia. Ini alim, bukan sifat pada sami'un. Okay. Lemah zahirah sebab Allah jadi mubtada. Ya. Zahra Ahmad innallaha kana Allahu. Isim kana, isim inna mansub. Isim kana marfu'. Betul. Dan insyaAllah malam ini kita akan menceritakan tentang khabar saja. Perbahasan kita tentang khabar. Lebih agak mendasar sedikit perbahasan tentang khabar. Kepada yang berkelapangan, yang berkesempatan untuk ikuti live, boleh ikuti Facebook live saya malam ni jam 8:30 malam. Kita akan bahaskan tentang khabar sahaja. Dan bagi yang nak respon terus dengan saya, boleh bergabung dalam grup-grup harfiah yang sedia ada. Saya akan share dalam grup harfiah tentang link untuk Zoom.
link untuk Zoom dengan saya akan semua masukkan kepada yang nak bergabung, nak jawab terus secara langsung, sebab kalau dah ada Zoom saya tak dapat tengok respon pada Facebook. Saya tak baca komen pada Facebook. Saya banyak pada fokus pada teman-teman yang ada dalam Zoom saya. Sebab dia jawapan dia tak ada delay. Terus lancar terus. Cepat dapat jawapan dia. Jadi saya tak sempat nak tengok komen daripada Facebook. Asal Allahu bila ditambah inna maka dia menjadi innallaha, ya. Mubtada dia berubah baris. Ya. Betul Fatimah. Mubtada daripada marfu' berubah jadi mansub kerana pengaruh inna. Dan nama mubtada itu pun berubah menjadi nama baru isim inna. Okey. Dan khabar juga kekal marfu'. Cuma nama saja berubah jadi khabar inna. Hukum sama, tak berubah. Pada sekiranya dimasuki inna. Sebaliknya kalau kana pula khabar yang berubah mansub. Asal tanda nasab dari atas. Fathah. Nama berubah, isim inna kekal rafu'. Isim kana kekal rafu'. Yang berubah khabar kana saja. Nama saja berubah. Mubtada berubah jadi isim kana, khabar berubah jadi khabar kana. Itu sahaja. Inna Allaha isim inna, kana Allahu isim kana. Ya, bazan. 9:22. Kita lanjutkan ayat berikutnya. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Ya, ayat 225. Ini ayat ini yang kita baca. Tapi minggu lepas kita baca satu ayat ya. Janji saya 2 ayat. La yu'akhizu. Tidak. La nafiyah. Mana nak bezakan la nafiyah dengan la nahiyah? Macam nak bezakan la nafiyah dengan la nahiyah? La yu'akhizu la nafiyah. Kalau la nahiyah la yu'akhiz. Itu beza. La nafiyah dengan la nahiyah. La nahiyah dia akan menjazamkan fi'il mudhari'. Masih lajis. La nafiyah tak ada sebarang perubahan pada fi'il mudhari'. Ustaz. Ya, betul. La nafiyah fi'il mudhari' marfu'. La nafiyah jika tiada sukun pada fi'il mudhari'. Ya, Zahra Ahmad dari Singapura. Azim Abdullah. Maaf Ustaz, saya undur diri. Nanti tengok ulangan, tak apa. Perbezaan la nafiyah dengan la nahiyah. La nahiyah dia bekerja. La nafiyah tidak bekerja. Apa makna tidak bekerja? Tidak memberi kesan. Tidak memberi sebarang kesan pada fi'il mudhari'. Asal fi'il mudhari' marfu'. Masuk la nafiyah sama juga marfu' juga. La yu'akhizu. La tidak. Kalau la yu'akhiz terkesan jazam. Maka itu la nahiyah terus.
Hajah majmin selepas fi'il bermula dengan huruf ta. Itu kebanyakannya, betul. Hajah majmin punya pandangan. Kebanyakan memang la nahiyah diikuti dengan fi'il mudhari' yang ada huruf ta. Ta di situ biasa untuk ganti nama engkau. Untuk mukhatab. Tapi ada juga dalam Quran untuk ganti nama ketiga. Ya, ada. La apa wala yudhar, jangan ia dibahayakan. Dalam ayat tentang hutang. Jangan ia dibahayakan. Fi'il majhul, mudhari' majhul. Tapi yang penting la nahiyah dia akan menjazamkan fi'il mudhari'. Jawapan yang Hajah Majmin berikan tu jawapan asas mula-mula kita nak berkenalan dengan fi'il la nahiyah atau fi'il nahi Sebab fi'il nahi berlaku pada ganti nama kedua. Tapi ada ketika juga la nahiyah dimasuk pada fi'il mudhari' yang terdapat domir dia bagi domir ketiga. Ghaib dan ghaibah. Ada juga. Ada dalam Quran kita jumpa. La nahiyah. Kalau amar ya memang. Fi'il amar yang berlaku pada ganti nama kedua. Engkau dengan kamu. Engkau berdua kamu. Baik lelaki atau perempuan. Tapi la nahiyah. Engkau berdua kamu tu biasa. Tapi ada juga ganti nama ketiga. Dia. Dia berdua. Mereka. Lelaki atau perempuan. Ada juga. Tapi yang jelas la nahiyah dia akan menjazamkan fi'il mudhari'. La nahiyah adalah huruf jazam. Dia akan menjazamkan fi'il mudhari'. Antara tanda jazam adalah dengan baris sukun. Dengan baris sukun. La yu'akhiz atau hazaf nun. Itu tanda kedua. Atau hazaf nun. Nun bagi af'alul khamsah. Nun hilang. Okay. Atau hazaf huruf ilat. Bagi yang ada huruf ilat di hujung lafaz. Atau mu'tal akhir. Ini 3 tanda sekiranya dimasuki oleh la nahiyah. 3 tanda pada fi'il mudhari' tersebut akan terkesan atau terpengaruh kepada la nahiyah. Perbezaan antara la nahiyah dengan la nafiyah. Boleh jelaskan? Harap jelas, okey? Okey, Aniza Anwar. Betul. Betul tak Ustaz? Betul. Ya, ada 3 tanda. Yang pada domah tukar sukun, itu tanda pertama. Yang ada nun akan hilang nun, itu tanda kedua. Yang ada huruf ilat di hujung akan hilang huruf ilat, tanda ketiga. Ada 3 tanda la nahiyah atau la jazimah. Huruf jazam ni. La nafiyah, selepasnya fi'il mudhari' marfu'. Ya, betul. Kata Muhammad Saleh. Alhamdulillah. Musanna, apa maksud untuk musanna atau Hajah Majmin, saya tak berapa jelas soalan tu. Nanti detailkan lagi. Baik, musanna, apa yang musanna? Domir yang musanna ke? Fa'il ke atau apa? Musanna. Fi'il tak ada musanna. Isim saja yang musanna. Kalau musanna dalam fi'il tu domir. Disambung dengan alif tasniah ke, waw jamaah ke? Dengan yang mukhatabah. Okey, ulangan semula. Permintaan daripada Aniza Anwar. Ada 3 tanda untuk fi'il mudhari' jazam. Pertama, pada dhammah tukar sukun. Ini contoh ni, sukun. Pertama. Tanda kedua, yang hazaf nun bagi af'alul khamsah. Contoh, yu'akhizu. Okay. La yu'akhizu. Hazaf nun. La tu'akhizu.
La yu'akhizu dengan la tu'akhizu. La tu'akhizu. Hazaf nun. Ini berlaku pada af'al khamsah. Okay. Kalau la tu'akhizani, dua, ada ni 5 fi'il. La tu'akhizani. Ada tasnya. La tu'akhiza, la yu'akhiza dengan la tu'akhiza. La yu'akhiza. La tu'akhiza dengan la yu'akhiza. Berapa dah? 4. La la tu'akhizi. La tu'akhizi. Jangan. Ada 5 fi'il yang hazaf nun. Itu tanda kedua yang kita panggil af'al khamsah. Tanda pertama berdhamah atau sukun. Pertama, satu, satu. Tanda kedua, dua. Tanda ketiga, hazaf huruf ilat. Tanda ketiga adalah hazaf huruf ilat. Apa dia? Contohnya, ta'ti. Ta'ti. Ini ta'ti, kau datang. Okay. Datanglah nahiyah. Dia akan la ta'ti, la nafiyah. Ada huruf ilat. Datanglah nahiyah, sorry. La ta, la ta'ti. Itu beza. La ta'ti hazaf ilat. Jadi saya ulang 3 tanda itu. Pertama sukun, kedua hazaf nun, ketiga hazaf huruf ilah. Ya, Bazir Abdul Hamid. La nahiyah memberi kesan kepada fi'il mudhari' yang dhammah tukar sukun. Tanda pertama, yang ada nun akan hilang nun. Tanda kedua, yang ada huruf ilat akan hilang huruf ilat. Tanda ketiga, menjazamkan fi'il mudhari'. La nahiyah. Hazaf nun, hazaf huruf ilat, dan sukun. Baik, saya kira saya menjawab soalan yang dikemukakan tadi. Jelas? La yu'akhizukum, tidak ia menyiksa akan kamu.
Baik, jelas Ustaz. Ana fahim. Baik. Alhamdulillah. Sukun, hazaf nun dan hazaf ru'ilat. 3 tanda ni Jazam. Untuk fi'il mudhari' 3 tanda ni pegang. Tak ada tanda lain. 3 tanda saja. Disebut jazamnya pada fi'il mudhari' 3 ni tanda. Jangan susah hati. Ingat 3 tanda ni, selesai masalah. Tahniah Zawiyah Muhammad, Majmin Muhammad Yusof dan Nahia, tandanya sukun. Sukun 2 tu betul ke Haji Majmin? Sukun dhammah tu ke hazaf nun nombor 2. Hazaf nun, bukan dhammah. Hazaf nun. Ketiga hazaf ru. 3 tanda. Haji Majmin, sila betulkan anda punya nota. Yang kedua tu, dhammah tu ke rafa'. Dhammah untuk rafa'. Sukun, dhammah tu ke sukun. Yang ada nun akan hilang nun. Yang ada huruf ilat akan hilang huruf ilat. 3 tanda yang akan berlaku pada fi'il mudhari'. Okey. Okey, dah 9.30. Saya lupalah 9.30. Patutlah. So, okey, baik. Cukup sampai sekian ini dulu pertemuan kita. Ada kelas baru akan masuk. Oh. La yu'akhizukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Nikah mukhatab. Domain nasab muttasil sebab hujung fi'il. Nikah mukhatab. Domain jar bil idhafah sebab hujung isim. Okey. Walakin yu'akhizukum ka mukhatab. Dia domain nasab muttasil hujung fi'il. Bima kasabat qulubukum. Kum ka mukhatab. Dia domain jar bil idhafah sebab hujung isim. Wallahu ghafurun halim, dan Allah adalah yang amat pengampun, yang amat penyantun. Allah, Isnin nanti kita jumpa ayat 226. Allahu a'lam bissawab. Kira pertemuan kita sampai sekian dulu. Cukup. Orang pun dah belum menyusut, masing-masing ada tugas, dan sebentar lagi kelas ini akan didatangi oleh pelajar-pelajar lain, pelajar-pelajar baru yang akan diajar oleh Umum Muslimin. Saya akan undur diri diganti dengan guru baru. Saya sudahi dengan tasbih kifarah. Oleh hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sampai jumpa lagi hari Isnin nanti insyaallah. Hari terakhir kita akan bincangkan tentang ayat 226, dan pada hari Selasa kita terus pada pelajaran baru I'rabul Quran. Daurah Ramadan I'rabul Quran tajuk ya. I'rabul Quran. Kita tunggu 1 Ramadan nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.